ونفعنا به وبعلومكم في الدارين. فصل فيما يجب لله تعالى. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه، أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص، والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه 6 صفات، الأولى نفسية وهي الوجود، والخمسة بعدها سلبية. Kita hafal perkara asas dulu. Maknanya kita baca kitab lain pula, sekadar membahaskan matan je. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Dan maka sebahagian min ditab'in, sebahagian daripada barang yang wajib ia ma bagi maula kita, agung ia dan mulia ia, ialah 20 sifat. Mubtada muakhar, 20 sifat. Kita tengok ibarat sebelum tu. Ibarat sebelum itu menerangkan tentang apa? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi ila akhirih, kan? Maka fa mimma yajibu, jadi boleh dikatakan fa ini adalah fa apa? Fa fasihah. Dia menjawab kepada apa? Syarat mahzuf, fa fasihah. Sebelum ini disebut secara ijmal. Ada benda yang wajib, ada benda yang harus, ada rasul pada Allah. Maka dia menyebabkan pembaca akan bertanya lah, apa dia? Terangkan kepada kami. Maka dipanggil fa fasihah, iaitu idza aradta, dipanggil jawab kepada syarat mahzuf. Idza aradta an ta'rifa ma yajibu alaihi ta'ala fa mimma yajib. Fa mimma yajib. Jadi min itu didatangkan sebagai isyarat bahawasanya yang akan disebutkan ini hanya sebahagian. Kerana yang wajib bagi Allah ini banyak lagi. Cuma yang ditaklifkan kepada kita 20 ini, dan apa yang tercabang dengan itu. Faham? Sebab itu disebut mimma, isyarat kepada apa? Dia ada dua benda yang berbeza. Satu, perkara yang kita wajib i'tiqad daripada perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Itu satu perkara. Satu lagi, perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang wajib bersifat dengannya oleh Allah. Maka dia lebih daripada 20 perkara. Maka sebab itu di awal matan sudah diberi isyarat yang disebutkan ini adalah sebahagian
nisbah kepada ma yajibu alaihi ta'ala. Tetapi yang disebutkan ini 20 ini adalah semua perkara yang wajib diiktikadkan bersifat dengannya oleh Allah Ta'ala. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan, 20 sifat. Jadi 20 sifat ni dia adalah perkara yang kita wajib beriktikad pada Allah secara tafsil. Sementelahan pula di sana ada perkara yang kita wajib iktikad atas Allah secara ijma'. Iaitu apa? Dah diterangkan sebelum ni, iaitu wajib kita beriktikad bahawasanya segala kesempurnaan itu ada pada Allah. Itu ijma' lah. Faham? Sama ada dalam bentuk jalali ataupun dalam bentuk jamali, secara ijma'. Dan kita wajib beriktikad secara ijmal segala sifat yang merupakan kekurangan ternafi daripada zatnya. Itu ijmali. Setelah ijmali, maka diterangkan pula pada tafsili. Ini adalah tafsir 20 sifat. Maka 20 sifat itu apa? Wahiyal wujudu. Waw lil istinaf. Dan dia itu, tapi kita terima dan juga. Dan dia 20 sifat adalah wujud. Lagi qidam wal qidam wal baqa wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi zati wala fi sifati wala fi af'ali. Fa hadhihi 6 sifat. Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah. Tengok pada matan. Dia ada 20, disenaraikan dulu 6. Kemudian disenaraikan lagi. Jadi disenaraikan secara berasingan kerana munasabah lah daripada segi susunan. Faham? Daripada segi susunan. Jadi yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Daripada 6, 1 dipanggil nafsiyah, 5 dipanggil salbiyah, 5 dipanggil salbiyah. Sebelum kita bahaskan ni, sebab ini bahasan cara ilmu kalam lah, ada di sana yang diistilahkan sebagai zat dan ada yang diistilahkan sebagai sifat. Misalnya Mu'tazilah ni, dia menafikan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar. Tapi kena faham maksud dia menafikan tu. Kalau menafikan maknanya kafir, Mu'tazilah tak dihukum kafir. Jadi dia menafikan ni masalah teknikal kalam lah. Sebab bila ta'amuk dia akan keluarlah pecahan-pecahan ni. Jadi mereka kata dalam Kifayatul Awam ada bahasan bahawasanya Allah Ta'ala alimun. Mereka kata Allah Ta'ala alimun bi ghairi ilmin, alimun bi zatihi. Itu ayat dia. Qadir bi zatihi, murid bi zatihi, hayy bi zatihi. Maksudnya apa? Mereka kata Allah Ta'ala itu
Zat yang berkuasa. Berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat berkuasa. Bisa dengar kan bahasa ni dalam Kifayatul Awam. Sebab dia kata kalaulah di sana ada sifat yang lain yang namanya qudrat, maka dia kata akan berlakunya berbilang-bilang qadim, ta'addudul qudama. Maka mereka kata dalam Quran kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah yang berkuasa. Itu dia tak nafikan. Yang mendengar, yang mengetahui. Tapi bi zatihi, kita kata bi ilmihi, bi qudratihi, bi iradatihi, iaitu nak bagi tahunya qudrat ini adalah sifat. Sifatun zaidah. Faham? Sifat zaidah ala zat. Jadi sifat benda lain, zat benda lain. Faham? Jadi 20 ini adalah sifat. Jadi bila disebut sifat, maka dia bukanlah zat. Dia bukanlah apa? Dia bukanlah zat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang pertama? Wahiyal wujud. Jadi wujud ini adalah merupakan sifat yang dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yang baki itu dipanggil salbiyah. Ataupun sifat wujud ni dipanggil zatiyah. Jadi soalan dia, ni benda ni tak perlu pun disebutkan benda fardu kifayah. Jadi kenapa sifat ini dipanggil sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ataupun zatiyah. Dia panggil sifat zatiyah kerana la tuta'aqqal adzatu illa biha. Kita tak boleh nak takul, pentakkulan. Kita tak boleh fikir sesuatu zat itu melainkan dia punya basic dia kena wujud, kan? Wujud tu benda yang asas kepada tasawur zat. Dia tidak munfak. Kalau kita boleh tasawurkan satu zat, maka zat itu tidak dinamakan zat melainkan dia wujud. Sebab itu dia panggil itu sifat yang nafsi dan zati. Bahkan di sisi al-imam, dia ada tasamuh lah. Di sisi al-imam Abul Hasan al-Ash'ari, dia mengatakan bahawasanya sifat wujud ni dia bukan sifat. Sebab sifat ni benda yang luar daripada zat. Tetapi wujud ni benda yang dia adalah zat. Faham? Tapi ini masalah teknikal je. Dia tak jejas pun akidah, sebab tu boleh khilaf. Dan wujud ini dinamakan sifat hanya tasamuh saja dalam takbir. Dari sudut apa? Dari sudut apa wujud ini boleh dipanggil sifat? Dari sudut zat boleh disifatkan dengannya. Dari sudut zat tu boleh disifatkan dengannya dengan kata-kata kita zatullah mawjudah. Mawjud tu kan sifat. Jadi oleh kerana zat itu boleh dimausufkan, dia boleh jadi mausuf dengan wujud itu, maka dari sudut itu dia adalah apa? Dia adalah sifat. Maka takbirnya dengan sifat tu dengan li'adna munasabah. Li'adna munasabah, dan penggunaannya itu tidak terlalu rigid. Bahkan ada unsur-unsur tasamuh. Ini di sisi al-imam
Abul Hasan Al-Asy'ari. Cukuplah tu. Pada itu. Jadi kemudian 5 yang baki tu adalah dipanggil sifat salbiyah. Jadi maksud sifat salbiyah ni sifat salbiyah. Jadi kalau dibahagikan semua 20 sifat tu ada 4. Dia ada 4 bahagian ni. Dia ada apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan ma'nawiyah. Jadi aksamnya ada 4. Jadi maksud daripada sifat salbiyah ni kan dia datang daripada perkataan salab, merenggut, cabut. Jadi maksud daripada sifat salbiyah adalah salbu adadadiha, mensalabkan lawan kepada sifat. Qidam dia sifat-sifat itu adalah salibah, bukan maslubah. Maslubah tu sifat tu yang dicabut. Mana boleh, kita nak isbatkan. Faham? Itu memang jelas lah, sebab semua ni kan benda yang nak disebabkan. Tapi kenapa ia dipanggil sifat salbiyah? Nama dia. Dia dipanggil sifat salbiyah kerana apa? Kerana dia ada unsur salbu kaza kan, mensalabkan apa? Adadadiha, lawan dia. Kalau qidam mensalabkan hudus, baqa mensalabkan fana, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis mensalabkan mumasalatuhu, qiyamuhu mensalabkan lemah, wahdaniyah, iftiqar, wahdaniyah mensalabkan ta'addud. Itu dipanggil mensalabkan. Okey. Kemudian sifat jadi kalau dikatakan begitu, kenapa tidak dikatakan sifat kudrat tu salbiyah? Sebab sifat kudrat dia mensalabkan lawan dia, ajaz. Betul tak? Iradah mensalabkan lawannya, karahah, dan ila akhirih. Kudrat, iradat, ilmu mensalabkan jahal, hayy mensalabkan maut. Jadi ini istilah. Ini istilah. Jadi memang kita sedang mempelajari istilah yang kalau tidak tahu ni tak jadi kufur. Faham? Kita sedang belajar fan. Maka apa beza sifat salbiyah dengan sifat ma'ani? Dia punya beza dia adalah sifat salbiyah ni adamiyah, dan sifat ma'ani ni thubutiyah. Thubut maksudnya apa? Macam contohlah, Qudrat ni adalah suatu sifat yang sabit. Kita ambil manusia lah, mudah. Contoh manusia, kuat kan manusia. Kuat ni adalah sesuatu sifat yang ada pada manusia tu. Ada kuat. Ilmu, tahu, ada, iaitu daya tahu, daya untuk tahu, ada. Tetapi contohnya manusia ni adalah benda yang baharu. Contoh. Jadi benda yang baharu ni dia bukan sifat yang sabit pada dia, tetapi dia adalah perkara yang difahami lah. Difahami maksud dia dan difahami tafsiran dia. Sebab tu contohnya qidam. Qidam ini apa? Tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada tu adalah dia bukan subutiyah. Dia adalah benda yang tiada, dia tiada dari segi wujudnya. Tetapi dia itu difahami untuk
Dia itu diisbatkan kepada Allah untuk menafikan lawan dia, iaitu yang lima itu. Maka itu jawapan dia lah. So kita ada sifat zatiyah, kita ada sifat salbiyah, kita ada sifat ma'ani, dan kita ada sifat ma'nawi. Allahu Akbar. Wujud Allah Ta'ala itu wujud. Wujud ni adalah asas kepada zat. Kalau kita isbatkan sifat kepada sesuatu, maka perkara yang asas kita kena isbatkan dulu wujud. Sebab wujud adalah perkara yang merupakan titik pertama untuk terbit daripadanya cabangan-cabangan yang lain. Kalau wujud tak ada, habis apa pun tak ada. Sebab itu dipanggil sifat zati. La tuta'aqqal az-zatu illa biha. Itu dipanggil. Kenapa dia dipanggil zati? Tak boleh kita nak takulkan zat itu, melainkan mesti terus otak kita nisbahkan wujud. Kalau tak, otak kita macam mana nak boleh memikirkan sesuatu zat tanpa kita nisbahkan kepada dia ataupun sifatkan dia dengan wujud. Wahia al-wujudu, wahia al-wujud. Allahumma salli alaihi. Kemudian wal qidamu wal baqa'u akan ada penjelasannya. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Sebenarnya kalau semasa membahaskan wujud, disifatkan wujudnya Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Faham? Wajib wujud. Dalam setiap keadaan wujud. Tak boleh tak wujud. Di dalam perkataan wajib wujud tu sudah ada makna qidam. Di dalam perkataan wajib wujud tu sudah ada makna baqa. Dah ada dah. Faham? Dah ada. Bahkan di dalam itu sudah ada mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Sudah boleh difahami qiyamuhu ta'ala bi nafsihi daripada perkataan wajib wujud je. Secara lazim. Faham? Secara lazim. Kenapa diperincikan? Diperincikan lagi satu persatu, walaupun sifat kedua, ketiga boleh difahami secara lazim daripada sifat pertama. Perkara ini disebut oleh Imam Bajuri dalam Tuhfatul Murid. Dia kata tuntutan daripada akidah ini adalah soreh. Kalau perkara itu hanya difahami secara lazim, secara isyarat, maka tak boleh. Dalam akidah kena disorehkan apa dia yang kena diintiqalkan. Sebab bukan semua perkara lazim itu semua zihin orang dia boleh iltifat kepada makna tu. Mungkin kita yang belajar bolehlah nampak daripada mana tu, daripada mana kita boleh faham makna qidam daripada perkataan wajib wujud. Jadi iltifatul aqal ni ataupun zihin ni bukan boleh dirasai oleh semua orang. Sedangkan benda ni benda kritikal. Faham? Benda penting. Maka muqtada daripada ilmu akidah dia perlu disebut secara soreh. Walaupun boleh difahami, tetapi segi manfaatnya adalah disebut secara soreh. Jadi itu sebab itu disebut satu persatu dicerai-ceraikan, diasing-asingkan untuk menyebutnya secara soreh, walaupun ada sebahagiannya boleh difahami secara lazim daripada yang lain. Faham tak? Maka qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Qidam baqa nampak? Qidam baqa. Itu dia punya urutan dia. Mula-mula isbatkan wujud, kemudian isbatkan jenis wujud.
Jenis wujudnya adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada dan tidak didatangi oleh tiada. La yasbiquhu adamun wala yalhaquhu adam. Tidak didahului oleh tiada, tidak didatangi oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada dipanggil qidam. Tidak didatangi oleh tiada dipanggil baqa. Faham? Isbatkan wujud. Dalam Al-Quran sebenarnya tidak membahaskan isu kewujudan Tuhan. Saya ada satu buku Syekh Said Faudah yang Al-Adillatul Kauniyah ala Wujudillah. Beliau kumpulkan tulisan-tulisan orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Dalil-dalil alam ni atas wujudnya Tuhan. Boleh bawa pemikiran orang bukan Islam, tapi orang bukan Islam yang mengisbatkan Tuhan. Mengisbatkan Tuhan dengan dalil fisiknya, dengan dalil sains, maknanya dalil kaun. Yang kita bahaskan ni dalil akal, dalil kaun. Kenapa beliau terjemahkan tu, tulisan tu dalam bahasa Inggeris, the France, terjemah bahasa Arab. Beliau juga mahir bahasa France kan. Jadi sebenarnya dalam Quran tidak membahaskan kewujudan Tuhan. Dalam Quran membahaskan siapakah Tuhan. Siapa dan apa ke bagaimana. Siapa dan bagaimana. Tuhan tu bagaimana? Dia maha mendengar, maha melihat, maha. Tapi adakah ada? Tak ada. Tak bahas. Dia membahaskan Tuhan itu bukan dua. Tuhan itu bukan lemah. Sebab apa? Semua mukhatab yang dikhitabkan dengan Al-Quran ni semua mengaku kewujudan Tuhan. Tanyalah siapa? Musyrikin, Yahudi, Nasara, Majusi, semua itu mengaku kewujudan Tuhan. Cuma mereka ni menafikan. Mereka ni apa? Salah dalam menentukan Tuhan. Jadi Quran bagi tahu matahari itu bukan Tuhan. Tuhan ialah Allah. Maknanya orang yang sembah matahari fil jumlah dia mengakui adanya Tuhan. Cuma dia kata matahari lah Tuhan. Bahalalah Tuhan, itulah Tuhan. Jadi manusia itu dia berlaku apa? Dia berlaku kesilapan dia dalam menentukan Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, mengenal Tuhan. Dia mengenal Allah secara salah, seperti orang musyrikin. Salah. Dia faham Allah ada anak, salah. Bagi tahu kat dia lam yalid. Dia mengatakan Tuhan tu berbilang, salah. Yang betulnya ahad. Tapi fil jumlah dia mengisbatkan adanya Tuhan lah. Faham tak? Okey. Cuma akhir zaman ni ada pula makhluk-makhluk yang tak percaya Tuhan. Atheism. Faham? Dahri. Tapi sebenarnya fil jumlah lah. Orang sebab buku yang disebut tadi itu buku yang ditulis orang bukan Islam tentang kewujudan Tuhan. Sebenarnya jadi buku itulah bukti secara saintifik tentang kewujudan Tuhan bagi mereka yang mengingkarinya. Allahu Akbar. Tabah. Wa mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Setelah diisbatkan wujud qidam baqa, maka diisbatkan apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatu ta'ala hawadis iaitu mengisbatkan hakikatnya, hakikat Allah. Yang tadi tentang zat itu tidak didahului, tidak didahului oleh tiada, tidak didatangi oleh binasa. Dan hakikat Tuhan itu tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai makhluk.
maka cukup i'tikad tu. Tidak menyerupai makhluk. Laisa kami, Quran guna perkataan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Faham? Laisa kamitslihi syai' dipanggil tanzih. Wa huwas samiul basir panggil isbat. Jadi mukhalafatu al-hawani ni bersalahan-salahannya zat Allah Ta'ala itu dengan benda-benda yang baharu. Dengan bahasa yang ringkasnya, kullu ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi zalik. Semua yang terlintas dalam fikiran kamu tentang Allah, yang kamu imaginekan, kamu bayangkan, Allah selain daripada itu. Selain daripada itu. Okey. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Setelah mengisbatkan bahawasanya Tuhan itu tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai pada zatnya, tidak menyerupai pada zatnya dan pada sifatnya, maka diisbatkan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, ai la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. Yang di sini dia syarahkan. Wah, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi disyarahkan. Masa qidam tak syarah, masa baqa tak syarah, mukhalafatu tak syarah. Tapi semasa wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi disyarahkan. Berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri, dipanggil qayyumiyah. Sifat apa? Qayyumiyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu qayyum, diri dengan sendiri. Apa maksud qayyum? Apa maksud qiyamuhu ta'ala bi nafsihi? La yaftaqiru ila mahallin wala mukhassis. La yaftakhiru ila mahal wala yaftakhiru ila mukhassis. Walaupun ini dalam ilmu kalam lah, ilmu mantik, kita belajar apa beza jauhar dengan Arab. Kita belajar kan apa beza jauhar dengan Arab. Allahu Akbar. Maka dikatakan Arad itu ma yaqumu bi ghairihi, kan? Betul tak? Jauhar ma yaqumu bi nafsihi. Itu dalam istilah itu. Jangan samakan pula. Jadi di ulama mantik dia bahagikan benda-benda ni kepada jauhar dan juga Arab. Kulli zati kulli ard. Zati lah, zat. Jauhar. Jadi Arad ni adalah benda yang dia wujud dia itu perlu benda lain. Dia tak boleh wujud sendiri. Contohnya panjang. Panjang boleh tak wujud sendiri? Cuba kita. Rupa panjang tu macam mana? Tak boleh kan? Kayu yang panjang, baru boleh. Licin tak boleh. Manis. Manis tu sendiri ada bentuk manis. Tak ada. Itu semua dia panggil Arab. Adapun jauhar, zat-zat lah. Zat. Ni zat. Tapi pada zat ni ada sifat. Wah. Okey. Itu pembahagian alam ni. Kalau dalam, adalah orang fizik kata cecair, pepejal lah. Tapi di sisi kita, pepejal ke cair ke, itu semua jauhar. Semua tu adalah jauhar. Sebab jauhar ni dia ada yang keras, separa keras, cair berapa peratus. Tu semua adalah apa? Masih lagi dalam lingkungan zat. Cair. Cair itu Arad. Zat cair itu adalah zat. Okey? Tetapi walaupun makhluk ini dinisbahkan kepada dia zat dia itu perlukan mahal. Sebab kalau dalam definisi jauhar ni, wujudnya dia tu, dia tak perlu zat lain, tak perlu. Dia tak perlu berdiri pada zat lain. Dia tu sendiri adalah zat. Tetapi dia perlukan kepada, dia panggil apa? Hayyiz. Hayyiz ni dia panggil ruang.
dia perlu kepada ruang. Faham? Ruang ni, semua benda yang kita nampak ni, dia sedang mengisi ruang. Dan kalau benda itu benda yang pepejal, benda keras, di mana ruang yang dia sibuk, dia yashghal, maka ruang itu tak boleh masuk benda lain. Tak boleh dah. Kalau dia tu keras, kasif. Kalau dia tu halus mungkin boleh, macam angin. Faham? Tapi kalau dia keras macam ni, tempat yang ada buku ni, tak ada dah benda lain yang boleh mengisinya. Tapi nak bagi tahunya, dia perlu pada ruang lah. Ruang. Dia perlu kepada ruang. Dia perlu kepada tempat. Dia perlu berdempel dan seumpamanya. Tapi zat Allah Ta'ala itu adalah qiyamu ta'ala binafsihi, la yaftakhiru ila mahallin wala mukhassis. Mukhassis ni apa maksudnya kalau dalam istilah ilmu kalam ni? Mukhassis maksudnya apa? Mujid. Faham? Mukhassis ni maksudnya mujid, pencipta. Pencipta yang mengeluarkannya daripada adam kepada wujud. Itu namanya mukhassis. Istilah tak perlu. Jadi qayyumiyah ni, kalau diiktikadkan, difahami maknanya, maka dia juga di dalamnya ada sifat as-samad kan. Qayyumiyah ni dia kena bersifat dengan yastaghni an kulli ma siwah wa yaftaqiru ilaihi kullu ma adah. Faham? Itu maksud apa? Qayyum. Terkaya daripada segala sesuatu selainnya, dan selainnya, semua selain daripadanya memerlukan kepadanya. Dan sifat qiyamu ta'ala juga menafikan i'tiqad sebahagian orang. Dia ada satu mazhab, dia panggil mazhab hululi. Faham? Mazhab hululi, iaitu Tuhan itu masuk dalam benda lain, ataupun benda lain masuk dalam Tuhan. Ya hillu fi syai'in au yahullu fihi syai'un. Hululiyah. Itu semua sesat dan menyesatkan. Qiyamu ta'ala bi nafsihi, Allahumma salli wahdaniyah, ay la saniya lahu fi zati wala fi sifati wala fi af'alihi. 3. Jadi dalam sifat wahdaniyah menafikan ta'addud, berbilang. Menafikan berbilang pada zat, berbilang pada sifat, dan berbilang pada af'al. Faham? Berbilang pada zat, berbilang pada sifat, dan berbilang pada af'al. Ahad tu, kataan ahad adalah mewakili al-wahdaniyah. Maka ini adalah 6 sifat. Yang pertama nafsiyah, wahiyal wujudu, wal khamsatu ba'daha salbiyah. Tadi dah terangkan apa maksudnya. Allah. Dia akan ada terang lagi dalilnya yang di hadapan. بس سبحان الله به سبحانك اللهم وبحمدك